Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-38. Jadi ada dua lagi, 39, 40 tu habis. Hadis pada malam ini menyatakan kepada kita di antara dosa yang mengundang bala menghina binatang. Cuba tuan-tuan bayang, dia menghina binatang dosa. An Jabirin radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marra alaihi himarun qad wusima fi wajhihi faqala la'anallahu alladhi wasamahu, rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa seekor keldai melalui berdekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia telah diconteng pada wajahnya, lalu baginda bersabda, Allah melaknati orang yang menconteng wajah himar ini. Diriwayatkan oleh Muslim. Tuan-tuan, makna laknat ni hidup tak selamat. Nah, yang dikatakan laknat tu hidup yang tak selamat. Ni ada kitab ni, muka surat 35. Saya nak baca. Di antara kesalahan yang mengundang laknat Allah, bila kita mengaku Quran tu kalam Allah, kita mengaku Muhammad pesuruhnya tapi tak mau ikut. Halamma ja'ahum ma'arafu kafarubi fala'natullahi 'alal kafirin. Saya terjemah dulu, sekali lagi teringat. Maka tatkala datang pada mereka, yakni apa yang mereka sedia mengetahui. Apa dia? Disebut sini Nabi Muhammad dan Al-Quran. Jadi abang tu makna laknat tu. Nabi Muhammad dia mengaku pesuruh Allah. Al-Quran kalam Allah. Sebab Nabi Muhammad tak pandai membaca dan menulis, makna mengaku. Mereka mengingkarinya, kafarubi, dalam duk mengaku mereka tetap juga kufur. Ini orang panggil kufur ingkar. Mereka mengingkarinya, maka dengan demikian laknat Allah menimpa orang-orang yang kafir ingkar itu. Pasal mengaku kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku kebenaran Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah, tapi tak mau ikut, ingkar. Tak mau ikut perintah yang terkandung dalam Quran dan hadis, sama ada perintah suruhan maupun larangan. Jadi disebut di sini laknat. Laknat maknanya dan akibatnya. Ini cerita dikembali kepada cerita Bani Israel. Kerana kekufuran mereka pada Allah dan Rasul-Rasulnya, kaum Yahudi telah dilaknat oleh Allah Azza wa Jal, dan akibatnya mereka sentiasa ditimpa bala bencana dan tidak menemui selamat di sepanjang sejarahnya. Itu makna laknat. Ditimpa bala bencana dan hidup tak selamat. Berat ni. Waktu jangan kita dilaknat oleh Allah. Makhluk yang pertama dilaknat oleh Allah ialah iblis. Kan? Allah usir dia keluar dari syurga, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Itu dalil. Iblis dilaknat oleh Allah dalam surat Al-Hijri surah 15 ayat 34 35.
keluar kamu, kata Allah, daripada syurga ini, dan aku laknat kamu hingga ke hari kiamat. Jadi tuan-tuan, bila seseorang tu dilaknat, kecualilah kita dan bertaubat, menyesal, bertaubat, tak buat dah, itu nak ampun tu kerja Allah, bukan kerja manusia. Yang kita takut ni sampai ke mati kita tak bertaubat, tak ada penyesalan, dibimbangi, kita sama saja macam iblis. Iblis juga dilaknat sampai ke hari kiamat, makna tak ada peluang lagi untuk memasuki syurga Allah. Pasal apa? Kita akan masuk syurga Allah dengan rahmatnya. La yadkhula ahadun jannah bi amalihi, qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana illa ayataghammadani Allahu bi rahmatih. Itu dalil masuk syurga kerana rahmat, kerana kasih sayang Allah. Sebab tu tuan-tuan, dia ada beza Rahman dengan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, Allah pemurah. Tengok pemurahnya sifat Allah tu. Hak duk lawan dia pun dia bagi lagi senang pada hak duk taat kat dia. Kafir dengung tu tak pernah sujud kat Allah. Kalau mereka sembah pun bukan cara yang Islam tuntut, sembah berhala, tu pun Allah bagi macam-macam kesenangan. Ar-Rahman, pemurahnya Allah, tetapi Ar-Rahim tak. Macam tadilah, kita masuk syurga kerana rahmatnya. Ar-Rahim pada orang beriman. Dari Quran Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Al-Ahzab surah ke-33 ayat 43. Allah sebut dengan jelas, Rahim, kasih sayang Allah hanya kepada hamba-hambanya yang beriman saja, yang taat. Jadi ada beza. Jangan duk nampak sama semua. Baik. Itu cerita, cuba bayangkan tengok. Dalam hadis yang kita nak baca malam ni, saya malam ni ganti tuan-tuan. Hari tu patutnya saya main, saya tak main. Pasal dah PKPB. Jadi tahu PKPB. Perlis, Kelantan, Pahang, bebas. Tak bebas negeri lain. Jadi tak main lah. Kata sahabat kita telefon, Ustaz tak main ke kuliah ni? Kita duk fikir PKPB nak keluar macam mana kan, nak merentah daerah. Pukul 6 dia telefon, nama apa? Sahabat kita Azmir kan. Doa kata. Lepas tu duk tengok-tengok baca dalam kitab Facebook. Kan kitab Facebook kan. Ada ustaz tu dia masuk dalam Facebook. Dia dapat permit daripada polis. Oh macam tu lah. Hari esok baru kami pakat pi. Ustaz-ustaz mau pakat meneru pi kat balai polis. Kan? Jadi dapat lesen sampai habis PKPB. Saya minta dua ya. Kedah dengan Perlis, Kedah dengan Penang lain tak mau. Saya sepatutnya Perak tak boleh, tak mau dah COVID ni. Kan? Perlis pun nampak jauh, tak payah pi lah. Itu yang boleh main tu. Alhamdulillah polis pun tak ketat sangat. Dia tengok tu tabur permit keluar tu, dia macam okey. Dia tak baca pun, dia relin-relin sikit lah. Setengah tu relin-relin tengok muka handsome ni lah. Ustaz, lagi dia berserupi. Kan? Macam tadi, main tadi. Buka-buka tingkat. Ustaz, okey. Selamat. Kan? Jadi tuan-tuan cuba bayangkan tengok. Kalau kita conting. Orang Kedah kata contiang. Kalau kita contiang muka himar pun dilaknat oleh Allah. Cuba bayangkan tengok kalau kita menzalimi sesama manusia, macam mana agak-agak. Dan Arab ni saya nak abang bagi, dia cukup pantang, panggil dia kaldai. Arab dia pantang untuk nenek. Kalau panggil himar, sanggup dia labuh kita. Hari itu sewaktu saya duduk di Yaman, dia pun melawak. Dia tu memang suka melawak dengan orang tu. Ada seorang tu dia panggil tu himar.
Oh, kau tu terkam lalu. Kan? Hang ni memang himar lah. Kita faham lah dia cakap tu kan. Marah tu. Nah, kaldai cukup tak boleh. Kan? Tu Arab ni Ustaz. Baik. Jadi malam ni kita nak dengar huraian betapa agama Islam ini begitu halus ajarannya. Ataupun kita kata bukan halus, makna terperinci. Macam sifat Allah. Sifat apa? Innallaha alimun khabir. Tu. Khabir tu makna terperinci. Cuba tengok Allah cipta kita. Kan? Hebat, kenin ada, hidung ada, mulut ada, gigi ada. Kan? Telinga ada. Telinga dua pula tu. Kalau satu jam, kan nampak pelik kan? Kan? Kemaluan dia letak tempat sulit. Patutlah kita panggil senjata sulit. Kan? Sulit ni orang tak tunjuk kan? Betul Malam Tip? Senjata sulit. Dia letak tempat sulit. Kalau dia kata lah berbuh kemaluan kita tandai, jenuh pakai serban semua. Kan? Semua itu. Tu yang kata khabir tu, tak tahu di sini dia sebut apa. Dalam surah apa tu ada wal adiyati dhabha, tu ada perkataan khabir. Tapi yang saya pernah jumpa, saya tertarik kepada khabir tu makna yang halusi, yang cukup terperinci. Sini dia kata mengetahui saja. Baik. Jadi makna betapa agama Islam ini begitu halus ajarannya. Hingga komunikasi manusia sesama binatang pun turut diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Hubungan kita dengan haiwan pun Islam ajar. Sebab tu tuan-tuan dalam Quran surah An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Jam ni cantik. Cuma cacat satu pasal warna hitam. Kalau bubuh warna putih clear. Saya jenuh perembang mata rabun. Pasal jarum dia kuning. Dia kalau background putih, kan? Background putih, jarum hitam kan? Orang yang rabun-rabun macam saya ni jenuh-jenuh cegih kan, bukan apa. Kan? Tapi yang tu nampak dah kerja. 7.44. Kadang-kadang kita khutbah pun kita tak mau lama-lama sangat. Orang cemui. Kan? Baik. Wa nazzalna 'alaikal kitab tibyana likulli syai'. Kami turunkan Al-Quran, kata Allah, untuk menjelaskan segala sesuatu. Kalau tak ada dalam Quran, carilah dalam hadis. Punya sempurnanya ajaran Islam. Makna segala sesuatu, bab apa hangpa nak tahu tengok. Ini bab binatang. Sebab apa kita kata yang ni pun kita kena rujuk? Sebab yang ni hadis Nabi ni dia adalah wahyu. Nabi tak bercakap dengan hawa nafsu. Makna yang ni pun datang pada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Quran saja pegang tak boleh, kena dua-dua, Quran dan hadis. Ini hadis aja. Sampai contiang muka himar, muka kaldai pun berdosa. Jadi Allah kata, dan kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Apa kamu nak tahu? Tak ada Al-Quran, cari hadis. Ayat yang lain, ma farratna fil kitab min syai'. Ini ada huraian. Al-An'am ayat 38. Al-An'am 38. Terjemahan dia, cuba dengar. Tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Huraian. Yakni segala yang diperlukan mengenai dunia dan akhirat ada diterangkan asas-asasnya dan intisarinya di dalam Al-Quran. Nak berjaya hidup di dunia, Tuhan cerita. Nak berjaya hidup di akhirat, Tuhan cerita. Kalau nak sengsara dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dia pun cerita sebagai amaran. Jadi ini maknanya agama yang kita anuti ini agama yang cukup sempurna, tidak ada cacat celah. Sebab tu Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah.
wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, Al-Baqarah 208. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Apa dia? Terima semua syariat Islam. Jangan Islam kamu separuh-separuh. Sebahagian syariat kamu terima, sebahagian kamu tolak, tak boleh. Dan janganlah kamu mengikuti jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan, kita baca Al-Baqarah 208. Cerita jelas, maknanya syaitan ni memang musuh kita. Dalam Yasin ada tak Tuhan peringat? Dia mana boleh duduk diam. Dia dah tahu dah dia tak masuk syurga dan tidak akan dapat masuk syurga sama sekali. Jadi dia nak cari dah geng-geng dah. Dia bukan kira ustaz, katuk, guru, ke mufti, kan? Mana dia boleh cukup, dia cukup. Sebab tu dalam surah Yasin, tuan-tuan nak baca malam Jumaat. Bid'ah tu. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tidakkah kami, ayat 60. Sekali saya baca ayat 61. Tidakkah kami memperingatkan kepada anak Adam jangan sembah syaitan. Jangan ikut syaitan. Jangan tunduk pada kemahuan syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Kemudian Allah habaq pada ayat 61. Ni yang tuan-tuan. Hak kita duk minta ni tadi saya tak urai dah panjang tazkirah. 20 minit mana nak dah. Hak kita duk minta satu hari satu malam 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tadi saya cerita satu tazkirah. Ni ayat ni ada. Wa an ya'buduni hadza siratum mustaqim. Dan sembahlah aku, kata Allah. Taatlah kepada aku. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Selama mana saya taat pada Allah, mengikuti panduan Al-Quran dan As-Sunnah dalam segala tindakan-tindakan, makna saya memang sedang berada di landasan yang benar, jalan yang lurus. Tapi kalau ikut syaitan, tak jumpa dah jalan yang lurus. Itu sedikit kita nak kait. Jadi kita kena terima ajaran Islam sepenuhnya, bukan separuh-separuh. Jangan terpedaya dengan syaitan ataupun iblis. Malahan menyeksa binatang adalah perkara yang dilarang dan boleh menyebabkan seseorang itu dihumban ke dalam api neraka. Tu dia. Kita ni datang apa lalu yang kita duk apik dengan kucing, anjing, manusia lah kan. Anjing. Lagi apa? Burung. Buruk mak ye. Belakang rumah aku melengok. Kemarin aku geram, dia tak boleh nak tidur. Lagi naik atas bumbung buat sukan Olimpik. Brum. Dia jam, kita tak boleh tidur. Keluar rumah jakah dia lari. Punya hebat bumbung rumah saya dengan pokok tu sikit jauh. Dia tak jatuh ke tanah, tuan-tuan. Kalau jatuh pun nak saipak melambung ni. Jangan, tak baik. Dosa ni. Kan? Bila dah ganggu kita tidur, kita pergi hambat tu. Saya duk bagi dia makan. Kan? Sampai dia kenal lah kita, tuan-tuan. Tu yang kata binatang tu. Dia kenal. Bila saya panggil meh menuru keluar. Di satu apa nama? Di taman tu. Di belah taman tu banyak buruk mak kan? Tapi kadang-kadang kita tak dan. Tapi yang saya duk bagi makan tiap hari lah kucing selama 20 tahun dah. Peruntukan ikan kat depa pun sebulan hampir 500, tuan-tuan. Bulan. Makan ikan kayu isi tu banyak sikit. Tapi rupanya ikan kayu bila makan banyak-banyak dia gatal, Kucing dia jadi gatal, luruh habis bulu. Kita kalau gatal nak menikah tak apa, kan? Pergilah menikah seorang lagi, kan? Bagi dia makan ikan kayu sebulan kat 500 tak kursi. Lah reduce sikit lah.
pasal PKPB. Covid kata hamba makan sikit-sikit dah. Pernah satu ketika sampai 20 ekor. Saya kira tu dia punya ramai. Syok dia faham bahasa kita. Komunikasi kita. Saya keluar pintu depan rumah lah, pintu utama. Dia duduk tunggu dah. Kita lambat keluar. Weh, hampa dah. Pi belakang. Semua lari pi belakang. Dia faham. Itu cerita. Jadi tengok dia kata sini. Kita menyeksa binatang akan menyebabkan kita diumban ke dalam api neraka. Ini telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang menceritakan tentang wanita yang rajin beribadah pada waktu malam dimasukkan ke dalam api neraka kerana dosa menyeksa kucing dengan mengurung kucing tersebut dan tidak memberi makan dan minum kepadanya. Memang betul kita tak nafi tuan-tuan. Kadang-kadang tengok tu dia. Ya, amal ibadah ni hebat, mengaji, kilik kitab sampai relai. Tapi cuba tengok dengan kedua ibu bapa, macam mana pula? Tak hormat kedua ibu bapa. Ada yang tergamak hantar ke rumah orang tua-tua. Tu tak kena orang tu. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Al-Ahqaf surah ke-46 ayat 15. Allah sebut, aku perintahkan kepada kamu berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Kita hantar pergi rumah orang tua-tua. Kadang-kadang tuan-tuan, kadang-kadang. Bukan selalu bang, kadang-kadang. Dapat menantu haprak. Jam. Nah, kita pergi rumah dia tak apa nak duduk layan. Kalau mak dia main, apa yang ada semua keluar angkut pergi ke darah. Kan? Aku tak kenal lah. Kalau kenal aku jakah menantu aku. Menantu aku semua perempuan. Kan? Nah, waktu saya tangkap siap-siap Ustaz Fauzi. Dia perkahwin hari ni, esok depa beradab dengan saya. Duduk ni pesanan apa? Mula saya tala kat anak saya lu lelaki. Ingat lelok lah. Kalau keluarga depa mai rumah hampa esok, hang kena layan macam keluarga hang. Jangan layan kami dengan mak hang ya. Hang pun sama. Kan? Esok keluarga kami pi layan macam keluarga hampa. Tu yang pasal saya. Pasal start tangkap macam tu dah. 3 orang kena. Menantu perempuan kan. Jadi makna kita tak mau bila main keluarga depa layan lebih. Sanggup pi market baru. Keluarga depa main, keluarga kita dia buat dek, keluar kacang goreng ah mangkuk ayun. Kau rembah tak lagi. Kan? Cerita macam tu tuan-tuan. Tu jenis tu. Ngaji bagus. Maya malam. Allahu Akbar. Atok maya malam ni solat sunat wudu. Solat tahajud. Lepas tu ada lagi tasbih. Lagi apa? Hajat. Lagi taubat tu dia. Witir. Kemah. Tapi bila dia kurung kucing. Tak bagi makan. Tak bagi minum. Dia ahli neraka. Penat saja kerana seksa binatang. Tuan-tuan dan perempuan, Tuhan tak buat zalim walaupun terhadap haiwan, termasuk tumbuh-tumbuhan. Cuba tuan-tuan pergi baca tentang satu bunga yang bernama Rafflesia, banyak di Sabah. Cuba pergi tengok, nak baca sikitlah. Saya pun tak tahu. Baca-baca macam mana pokok ni, bunga ni boleh hidup. Rupa-rupanya Allah ni tak zalim sungguh. Sebab tu makhluk yang dia cipta, benda tu hidup. Di kelopak Rafflesia ni Ustaz Fauzi, di kelopak dia tu, dia ada seolah-olah macam lilin. Dia tak boleh bergerak, tapi dia akan makan mana-mana binatang yang berjalan dekat kelopak dia tu, kelopak dia tu, kerana licin masuk ke dalam kantung dia. Dia simpan seminggu, itulah makanannya. Tu dia. Allah ni adil sungguh. Kawan dah tak boleh berjalan. Kita tak apalah, kedai ni tak sedap, pergi ke darah kedai lain. Pasal dia boleh berjalan, kan? Kata saya tak minat sains ni, tapi hari itu terbaca macam mana kehidupan bunga yang dikatakan Rafflesia banyak tumbuh di Sabah.
Oh, apa makan macam tu rupanya. Menatang halus. Tuan takdir lah. Mesti ada menatang halus. Lalu kok kelopak dia, licin jatuh. Dia tak makan lagi. Seminggu. Dia simpan. Adil sungguh. Tu apa dia? Baru tumbuh-tumbuhan. Kita kucing sekok ya. Allah. Curi pun ikan besar ni ya. Hambat satu mantan janggut ya. Dapat dia sepak melambung. Tak dan kau tu mengucap 2 kalimah syahadah. Zalim sungguh. Saya pernah dululah. Saya kucing memang saya suka belah dari dulu. Ada satu tu memang jinak. Sampai saya bahasa diri saya abah dia faham. Dari jauh saya panggil. Nama dia Toy sebab ekor dia kentoy jantan. Balik dia pun lari main. Saya suruh sayang abah sikit. Dia sayang tuan-tuan. Allah. Dia mati bulan Ramadan, mati syahid. Ahli syurga. Dia keluar-keluar tak balik terus. Tak pernah berak dalam rumah. Dia nak berak tengah malam, dia tidur dengan saya. Dia pandai pula tidur tengah-tengah. Aku nak peluk bini aku tak ada chance lah. Tidur syok. Kan? Saya ingat lagi. Saya sedih lah pergi mana kucing aku ni. Dia keluar-keluar Ramadan tu tak balik terus. Tapi cukup jinak. Sebab saya jaga dia. Saya bawa dia daripada Kuala Ketir tu. Saya duduk sana, pindah, saya bawa dia sekali. Mula dia perak lah main tempat baru kan. 2-3 hari dia lari, dia main cari balik. Sedih tuan-tuan. Dia nak buang, dia nak berak, dia cakap pintu bilik cakap kita tahu dia nak keluar rumah. Tu. Pasal kita baik dengan dia. Sebab tu tuan-tuan tengok. Kalau tuan-tuan pergi satu tempat ada kucing. Kalau kucing tu tak mai kat hampa, dia tahu hampa ni memang mangkuk. Ni jenis tak suka kat kami. Tapi kalau kucing yang dia tahu orang tu suka, dia mesti mai duk melengkap kok kaki. Dah saya pergi tang mana pun kalau ada kucing dia pun mesti mai. Hampa tahu no aku baik saja pun dia kata. Cuba pergi dia melengkap kat orang tak suka, cari kena pendendang. Hak jenis rimah tu dia tak mau kan. Jangan. Ni kita duk cerita. Contiang muka binatang pun kena laknat, tambah pergi sepak orang tu, pergi kurung. Baik tak saduk belah. Orang yang gila kucing tuan-tuan tengok beli sekok sampai 1,000 pada 2,000 pada. Tengok muka kucing macam bulldog. Aku tak teringin tu janji. Di Sungai Tani adalah sebuah kedai tu. Dia kira belah kucing semua. Siapa nak beli boleh sekok 1,000. Tak payahlah kan. Cuma yang saya sedih hari tu tahun 2-3 tahun sudah penyakit mai hinggap kat kucing-kucing. Dia panggil sporo. Sporo kan. Sporo. Penyakit ni dia jadi macam kudi tuan-tuan. Ingat kalau kucing yang jadi sporo tu, jangan bagi anak cucu kita main, bahaya. Dia akan jangkit. Jadi saya pergi tanya kedai itu, apa jalan penyelesaian? Penyelesaiannya kena injection bagi dia mati. Allah, saya tak sampai hati nak buat macam tu. Tapi duk fikir masa kita ada cucu, bahaya balik kan. Dia nak bagi dia mati pun, Imam bayar RM1 tu nak cucuk tu. Dia pun buat siap dengan tahlil pun semua sekali lah. Kan? Saya punya sedih lah dalam perjalanan buh yang kotak. Duk cakap aku minta maaf lah kat Hanu, aku terpaksa. Habis ni kudi. Berubat tak jadi dah. Itu satu jenis penyakit. Kan? 2 kali, 2 ekor terpaksa pergi injection. Bagi mati dia tanam semua lah. Dia bukan tanam tu, dia balut semua dengan kain kapan tu. Tu yang sempoi. Sebab dia takut penyakit tu merebak. Sebab tu tuan-tuan kena faham tak belah-belah kucing ni. Saya kucing memang suka. Hak saya tak suka tuan-tuan tai kucing. Yang tu tak tahan bau nak termuntah. Tapi hamai lah banyak mana pun tak apa. Mai duduk rumah saya, tak ada masalah, bagi makan. Kita bukan tahu ke depa duk berdoa kat kita macam mana. Kan? Dia pun tengok muka kita, kita jenguk kot tingkap, dia tegak ni tau. Ada sekok ni lah. Allah, 10 kali saya panggil, 8 kali dia akan menyut. Yang tu memang dengan gebu lah dah. Jadi bapak dah gatal lebih. Duk ngorak awet-awet tu kena belasah. Kan? Sama-sama repot. Kan? Ni cerita seorang wanita yang kuat beribadah di waktu malam, tetapi
Oleh kerana kezaliman dia terhadap binatang haiwan yang bernama kucing ni, dia tak bagi makan, tak bagi minum, dia kurung, dia juga adalah ahli neraka. Cuba tuan-tuan bayangkan tengok, kalau kita buat zalim terhadap manusia, fitnah tu zalim tuan-tuan. Duk pergi cerita tak betul kan, macam dia duk fitnah tok guru lah 90 juta, dia tak bimbang lah. Tok guru pi parlimen, hari itu bajet, dia kata tak nampak apa muka, kok pi Timur Tengah kot, dajal dia buat-buat ni kan. Itulah perkataan yang sesuai untuk mereka. Nah, biasalah orang Kedah dajal pelak, biasalah kan. Kita bukan Arab, kalau Arab himar. Melayu Kedah dajal pelak, biasalah kan. Dia kata tak ada kerja lain nampak. Duk fitnah tok guru, hampa marah sungguh. Syekh pernah jumpa tok guru secara peribadi, seorang-seorang, tak pernah. Saya banyak kali makan kali dengan dia. Bulan 8 hari itulah 45 minit dengan dia di rumah dia. Kita tengok ayat muka, Masya Allah, gambar saya duk simpan bagilah kenang-kenangan. Walaupun saya selalu makan dengan beliau, selalu jumpa beliau, pernah ceramah dengan beliau, tapi hari itu memang bersejarah. 45 minit solid dengan dia kan. Tengok Allah, kita cakap, kita baca Quran, bagi dia hurai. Fikir dia hampa tegah mak tu. Apa dia tak kata kan. Kita bimbang tuan-tuan, kalau binatang pun buruk padanya, ini kan pula manusia kan. Ingat kalau tuan-tuan tengok balik sejarah Muammar Gaddafi, tapi memang perancangan orang putih jahat. Mereka nak ambil minyak yang ada di Libya. Dia akan keras kepala, dia tak pernah tunduk pada Amerika. Bila kita baca tu, Amerika punya propaganda, dia ni jahat sungguh. Walhal kita baca lagi satu punya versi, dia banyak kebaikan, kebajikan kepada rakyat. Cuma dalam satu yang saya baca tu, dia nak gantung 2 orang pelajar universiti yang menentang dia. Dia nak cerita zalim kepada manusia. Kalau binatang pun masuk neraka. Jadi dalam rencana saya baca tu, betul ke tak tahu, dia rencana. Dia panggil pak mak mereka tu, mai tengok muka anak hampa kali terakhir. Lepas gantung sampai mati. Cuba tuan-tuan masuk dalam YouTube, dia nak baca Al-Quran ni. Orang yang suka buat zalim kepada sesama manusia. Tuan-tuan, tapi kena type orang putih, Melayu saya ingat tak ada kot. Muammar Gaddafi final moments. Kena type yang tu. Saat-saat akhir Muammar Gaddafi. Saya duduk saya saja pun saya suka cari. Dan tak ada kerja apa. Kuliah malam ya kan. Siang-siang tengok tu lah kitab YouTube, kitab Facebook, kitab WhatsApp sampai berasap. Kan? Tengok tu dia betul. Dia perseret, dia tarik dia keluar daripada terowong yang penuh dengan sampah sarap. Dengan rambut dia panjang, muka janggut, dia sembunyi lama tu. Kan? Tarik, pakat hentam ke depan, naik pula atas lori. Bawa turun lori itu masuk pun tembak, seorang tembak. Tapi yang saya nak cerita, Al-Quran sebut tu. Orang yang suka buat zalim pada sesama manusia, hang tunggulah kata Allah. Surah Ibrahim, surah ke-14, ayat 42. Sebab saya tengok muka dia, wajah dia memang betul macam Quran kata. Wawancara pula dengan salah seorang yang belasah dia tu. Saya tak pasti sama ada dia tu yang bunuh, tapi yang confirm memang dia salah seorang yang ada ketika Muammar Gaddafi ni kena belasah. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Tu ayat dia tuan-tuan. Ingatlah ni. Apa dia zalim? Zalim meletakkan sesuatu tidak kena pada tempat. Duk fitnah orang tu zalim lah. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang terima 90 juta daripada Najib. Tu dia. Menang pun pilihan raya kerana fitnah. Tuhan nak tunjuk boleh bertahan. Kerajaan K22. Kerajaan 22 bulan. K itu kerajaan lah. Tapi jangan sebut kerajaan. Kerajaan dulu. Kerajaan. 22. Kan?
22 bulan dah boleh tahan. Fitnah menang pilihan raya kerana fitnah. Tak serik-serik sampai lah dah fitnah je. Hampa buat zalim lah. Ni ayatnya. Dan janganlah kamu menyangka, Allah kata, aku leka, aku lalai, aku tak tahu apa orang-orang zalim tu duk buat. Dia kata tak kena apa pun. Okey, duk sihat, umur sampai 96. Dia pun zalim juga. Pasal apa? Dia tebuk kapal dia sendiri sampai tenggelam. Dia naik dulu. Dia kata, dia kata saya bukan letak jawatan, saya terletak jawatan. Oh, penin aku. Terletak. Faham tak? Macam-macam dia ni. Nah. Pergi buka parti baru pula. Aduh, letih. Nah. Nah. Jadi bila tengok muka Muammar Gaddafi sama macam Al-Quran. Tapi kata Allah, innama yuakhiruhum, aku sengaja lambatkan bagi mereka. Apa dia? Musibah-musibah yang akan menimpa mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada satu hari dia akan tengok dengan mata terbeliak. Memang betul Muammar Gaddafi mata terbeliak. Tak mana terbeliak abang? Muka dia dah berlumuran darah, dia sapu, dia tengok macam tak percaya. Aku orang nombor 1 di bumi Libya, 42 tahun aku sebagai presiden. Ni apa jadi kat aku? Duk tengah terbeliak tu, opang balik awal. Seminggu baru dia pakai bumi jenazah. Tunjuk rakyat syok. Sambut kemenangan kerana dia dah mati. Hari ni Libya hidup dalam serba kesusahan. Rancangan jahat orang kafir, tuan-tuan. Nah, macam tu juga berlaku di Iraq, Saddam Hussein. Cuma Saddam Hussein ni dia memang Allah insan pilihan. Pasal apa? Dia isytihar, kata Dr. Suqadawi, kembali kepada ajaran sunnah wal jamaah. Dia sebelum ni dia menganuti fahaman sosialis. Sosialis dengan komunis adik-beradik Nah, lepas dah dia isytihar tu, tuan-tuan, segala kekayaan yang dimiliki oleh Saddam Hussein dia infak habis, bina masjid, bina semua benda baik. Sebab tu bila dia mati di tali gantung, seluruh Yaman, seluruh ulama negara Yaman isytihar dia syahid. Dia dah kembali kepada ajaran Al-Quran As-Sunnah. Takkan kita nak kata tak baik? Muammar Gaddafi kita tak tahu macam mana, tapi dia dan itu kelebihan Saddam Hussein. Walaupun dia banyak dosa, dia pernah bunuh orang Kurdistan 3,000 dengan dia lepas bahan kimia. Mati satu kampung 3,000 orang. Orang Kurdis marah sungguh kat dia. Kebetulan 2009 saya pergi Mekah buat kerja haji kali kedua. Orang duduk sebelah saya tu orang Iraq, dia orang Kurdistan. Saya bila dengar dia Kurdistan Iraq, saya test dia tengok. Saya tanya dia macam mana Saddam Hussein. Oh, dia kata Saddam Hussein tak boleh. Nah, kafir. Ahli neraka. Oh, kemas dia. Lepas tu kami buat forum perdana ada orang. Tajuk Saddam Hussein. Saya bagi hujah, dia bagi hujah. Saya bagi hadis, dia bagi hadis. Saya bagi Quran, dia bagi Quran. Saya kata kemas juga. Arab ni mangkuk sungguh. Nyaris-nyaris aku nak kalah. Aku mewakili Malaysia, betul tak? Kalau kalah, malulah kita. Buah last, dia surrender. Tentu mahal. Saya kata, apa pun enta kena ingat, kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Saya baca hadis tu. Yang tu dia terima. Nampak tuan-tuan? Mungkin dia tak tahu ni cerita Saddam Hussein ni. Yang taubat. Isytihar kembali kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Kita tak tahu penghujung kehidupan kita, tuan-tuan. Ya tak? Tapi janganlah bimbang lah kalau kata macam tu. Tak payah bimbang. Kekalkan amalan yang sedia ada. Dari Quran ayat 5 hingga 7. Dalam suratul Lail. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Siapa ajak? Nabi Muhammad ajak. Ketika para sahabat susah hati tentang siapa pun tak boleh tahu hujung kehidupan seseorang.
Allah susah hati. Hak kita buat ni tak selamat. Ya, Nabi kata tak selamat. Allah susah hati. Tapi Nabi baca ayat ni, sonok balik. Hampa buat 3 benda ni. Pertamanya, suka memberi, suka sedekah, suka menyumbang. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, membenarkan segala yang baik. Makna di antara, marilah kita membenarkan Al-Quran, hadis. Ini benar yang betul. Kalam Allah. 3 benda ni hampa buat berterusan, kata Nabi, fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan permudahkan bagi kamu, kata Allah, jalan ke syurga. Allahu akbar. Pertahannya ni kita dah buat ni, mengaji, mengajak. Mana kita duduk buat elok, pertahankan benda ni. Ini cerita tu sikit. Kita nak cerita balasan kerana menzalimi sesama manusia. Allah sebut dalam Quran, terbeliak biji mata hampa. Terbeliak sungguh dia. Kan? Lagi seorang, Husni Mubarak. Kan? Dia pun jatuh. Beberapa minggu saja demonstrasi 20 tahun. Dia juga banyak bunuh ulama-ulama di Mesir. Tapi dia mati sakit. Tak tahulah kesudahan dia mati sakit macam mana. Tapi yang paling interesting ialah Saddam Hussein. Mula-mula dia senyum, tuan-tuan. Saya tengok dalam video tu. Masa dia dipegang tangan bawah. Kan? Kau tu buh tali, muka dan 6 rubah. Sedih kita tengok, Allahu Akbar. Tapi dalam hati hang bahagia. Sebab hang dapat taubat. Mula dia boleh senyum tu. Relax. Tapi bila dia bubuh tali tu, dalam video, muka berubah. Mereka pun tak tunjuk petakat tu ya. Kan? Jadi tuan-tuan, jangan kita buat zalim kat siapa-siapa. Apatah lagi manusia. Binatang pun masuk neraka kerana menzalimi binatang. Betapa besar pahala mengerjakan qiyamul lail. Tu dia. Perempuan ni qiyamul lail setiap malam. Qiyamul lail saban malam itu hangus dibakar oleh dosa menyeksa binatang yang mungkin dipandang remeh. Bela burung. Setengah tok guru dia tak bagi bela burung sekok. Mesti pasang. Walaupun kita bagi, saya bela burung pun menjadi. Saya balik kerja, saya petik jari. Allah, dia hangguk tak kira burung terkukuk. Keruk petik lah. Saya ni jenis pasal binatang cukup raksi lah dengan saya. Saya bela ikan kalui saya lalu tepi dia petik sikit. Merodok syok tengok kita. Kan? Agak jenis baik dengan orang kita ni. Saya bela burung merpati. Saya ingat masa saya kecil, ayah saya bela. Saya panggil petang, belum maghrib, panggil nama awang. Awang balik, main semua. Masuk dalam rumah tu. Saya bela angsa. Cukup jinak. Orang kata hadis Melayu bukan hadis Nabi. Kalau kita baik dengan binatang, tuan-tuan, tak perlu bimbang. Binatang-binatang bisa tak akan gigit kita. Tu. Tapi duk terajang kucing kerana sekor ikan, apa tunggulah. Sekejap lagi lipan masuk dalam kain. Jangan main-main. Jangan duk buat zalim. Betul tu kawan saya tu. Haji Yusof. Baru ni keluar lagi. Dia masuk hutan, ulat tudung senduk luka, dia tangkap, bawa balik berubat, lepas tu pergi lepas balik. Sekali tu dia tanggung bawa balik apa tuan-tuan? Beruang sakit. Masuk dalam sahabat, dia hantar pergi zoo Taiping. Dia berubat. Dia memang boleh kata selalu dalam hutan, tak pernah kena gigit apa pun. Kan? Jadi tu cerita kelebihan kita buat baik sesama hamba Allah Ta'ala ni, Allah bagi perlindungan kat kita. Begitu juga dengan kisah orang yang sering melakukan maksiat, yang ni pelacur, yang dimasukkan ke dalam syurga kerana sifat belas kasihannya terhadap seekor anjing yang kehausan. Lalu dia turun ke dalam perigi, mengisi air menggunakan kasutnya dan memberi minum kepada anjing yang kehausan itu. Tu dia pelacur. Tapi kena faham lah, dia terlebih dahulu terpaksa menjalani hukuman di dalam neraka. Bukan kita terus masuk dah. Faham tak ni? Bagi minum anjing tu untuk syurga, aku pun mau. Anjing pernah duduk rumah saya dekat 3 bulan.
Saya pun pelik. Dia main mana tu sesat-sesat. Pup main rumah saya. Saya jenis menatang, saya tak lau. Dia pergi kadang. Yang aneh ni, saya keluar, dia keluar. Saya balik kuliah, dia pun balik kuliah. Lepas tu duduk main tepi kaki aku. Kan? Dia duduk tidur bawah kereta. Mana makanan kucing nak tak habis, dia belasah. 3 bulan. Tapi saya tengok muka-muka jiran sebelah tak syok. Bukan aku belah. Dia main duduk. Dia tahu aku baik. Hampa tu tak baik. Contohlah. Tu dia tak mau kat hampa. Ya tak? Dah tak sudah saya cari MPSB. Hampa main tangkap sana. Tapi jangan bunuh dia. Dia tak ada salah apa. Tapi sungguh. Saya keluar kuliah. Dia keluar. Saya balik pukul 11. Saya kira dia pun sampai. Aku fikir ni siapa ni? Kan? Depa tangkap dia hebat tuan-tuan. 3 orang main pum dapat. Tengok dia duduk teleri sian. Ni kita tengok sian pula tengok dia. Hampa jangan bunuh. Dia tak ada salah. Bagi minum anjing. Akhirnya dia masuk syurga juga. Tapi dia terpaksa melalui hukuman dalam neraka. Panas api neraka 70 kali ganda lebih panas api dunia. Lama dalam neraka Allah 1 hari di negeri akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi jangan duk buatlah nak masuk neraka. Kan? Walaupun akhirnya masuk juga syurga. Tapi lama tu sengsara. Keikhlasannya membantu anjing yang kehausan dan usahanya memberi minum itu melayakkan untuk masuk ke syurga. Tu dia hebat. Ikhlas. Usaha yang dilihat remeh di sisi manusia tetapi besar di sisi Allah. Yang ni ada ayat kisah fitnah terhadap Aisyah An-Nur ayat 15. Saya tak ingat ayat tu. Apa? Wa tahsabu hayyinan wa tahsabu hayyinan. Tak ingat. An-Nur surah ke-24 ayat 15. Saya bukan duk baca ayat ni tapi bila baca-baca dulu, rupanya ulama keluarkan satu hukum daripada ayat ni walaupun ayat ni berkait dengan fitnah tanah Aisyah, tetapi nak habaq apabila amalan kita itu ikhlas walaupun sedikit tapi besar di sisi Allah. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Tengok dia kata sini. Dan kamu pula menyangka perkara kecil padahal ianya pada sisi hukum Allah adalah perkara yang besar dosanya. Walaupun cerita fitnah Aisyah tapi istimbat hukum ada ulama. Sebab tu saya berdasarkan ayat ni saya sembang dengan ahli majlis fatwa tentang kaedah wakaf. Ramai orang nak wakaf 1 kaki persegi 100 Ustaz Wazi. Sebab pergi cerita ni. Pergi sembang-sembang. Saya kata kalau macam tu Ustaz, tak semua orang mampu wakaf. Saya kata dalam Quran An-Nur ayat 15. Saya habaq ayat tu. Apa kata Ustaz? Kalau kita nak bina sebuah bangunan, bangunan ni projek dia kos dia 1 juta. Kita buka untuk wakaf 1 juta. Abang bagi 100. Tok Imam bagi 500. Kau ni bagi RM1 Tok Bilal. Ada pun RM1 tu. Bila genap 1 juta, jangan kutip pada orang sebab bangunan itu telah diwakaf. Jadi kita buka peluang untuk orang Islam berwakaf. Dia kata betul. Kalau ahli majlis fatwa kata betul tuan-tuan, kira betul lah tu. Lama dah saya duk fikir. Pondok-pondok ni kena tukar sikit. 1 kaki persegi RM30, RM50, RM100. Mana semua ada kemampuan. Tambahlah duk tunggu Abah Din nak bayar ni. Tak ada Abah Din jam. Kan? Cuba kita bagi peluang. Walaupun kau ni bagi sekupang bila siap bangunan ni 1 juta, kita tak ambil. Rupanya dalam bangunan yang nilai 1 juta, ada seorang hamba Allah bagi sekupang. Dia rasa Allah aku lekeh. Tengok An-Nur tak lekeh. Kalau kerana keikhlasan di sisi Allah, sekupang tu nilai dia besar. Boleh faham Syekh? Saya tak menghabaq lah nama ahli majlis fatwa. Ustaz ni memang alim lah bidang fiqh tapi tawaduk. Masya Allah. Dah kita kenal, kita telefon bil lah. Dia kata sungguh no. Kita boleh monitor, kita boleh menyelia berapa banyak dah kita masuk. Kan? Cukup 1 juta jangan ambil lah. Kita tak bagi peluang orang wakaf. Sungguh lah dia kata. Walaupun abang bagi RM10 ada dalam bangunan ni. Kalau tanpa RM10 abang tak siap tak? Faham tak? Tuan-tuan pergi tanya ustaz lain. Saya tak mau tanya ustaz lah. Saya tanya terus ahli majlis fatwa. Orang yang alim bidang fiqh. Jadi kita ni macam dia kata sini lah.
Usaha yang dilihat remeh, pelacur, bagi minum kepada anjing di sisi manusia, tetapi besar di sisi Allah. Antara ajaran Islam terhadap komunikasi dengan binatang juga adalah supaya menyempurnakan sembelihan dengan menajamkan pisau sembelihan dan tidak mengasari binatang sembelihan. Inilah yang disebut tuan-tuan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-Anbiya 1:7. Dan kami tidak utuskan di kaum Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan membawa rahmat kepada seluruh alam. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Allah utus Nabi ini merupakan satu nikmat dan rahmat yang besar kepada umat manusia. Tadi saya sebut sikit. Tadi tazkirah mana nak dan banyak-banyak. Kita ulang sikit. Tok Syekh ceramah Allah. Sedap tuan-tuan. Saya bagi tuan-tuan dengar. Cerita. Dia baca hadis Qudsi Imam Al-Hakim. Tak payahlah lambat. Aku bacalah. Allah berfirman kepada Adam. Laula Muhammad, kalau bukan kerana Muhammad wahai Adam, ma khalaqtuka, aku tak cipta hang, wala khalaqtul jannah, dan aku takkan cipta syurga. Apa dia tuan-tuan? Dia urai. Saya duk ulang tengok syok pasal dia cakap Arab hebat tuan-tuan. Hebat pasal dia Arab. Kalau Melayu cakap tu dia cakap fusahah pula, yang tu yang syok tu kan. Jadi bila dia urai tu, di antara nikmat perutusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, di antara kan Allah ajak dia nak sembelih binatang, biarlah tajamkan pisau. Tu rahmatnya. Kalau pisau tumpui macam Pak Dik. Jenuh meraung pun tu. Ni pisau tajam, sekali tarik rak. Saya abang betul. Saya tak sampai hati nak sembelih. Pasal saya pegang tali waktu kami buat korban kan, pegang tali lah, masuklah. Dia sembelih punya lama nak mati. Lembu tu. Saya tengok-tengok lalih aku menangis, aku sedih kesiannya, ya Allah. Macam mana aku nak sembelih? Lama baru nak mati. Duk fikir tu, dia tarik nafas, lepas tarik nafas. Kan? Kita tetap menilih air mata. Aduh, tu duk tengok darah, aku niat penin pula dah. Kan? Tu buat aku tak mau belajar. Tak sampai hati nak sembelih lembu. Tapi saya tergamak makan daging lembu banyak. Tambah buat cicah ayat samsup cukup A. Jadi ceritanya begitu. Tu nikmat dan rahmat ajaran yang dibawa oleh Nabi. Antara ajaran Islam terhadap komunikasi itu, dia kata, dengan binatang juga ada supaya menyempurnakan sembelihan dengan menajamkan pisau sembelihan dan tidak mengasari binatang sembelihan. Itu dia. Betapa halusnya nilai-nilai yang diajar Islam. Jika menconteng wajah binatang yang tidak menyakitkan pun dilaknat oleh Allah, maka tentulah menyakitinya lebih dahsyat, mengundang kemurkaannya. Tu dia. Cuba fikir tu sudah. Ni kalau buat zalim kat orang. Taklah saya contoh jangan salah tafsir lah. Macam orang buat zalim kat Anwar Ibrahim. 2 kali mengengkok dalam penjara. Kalau hampa depa tu tak pi minta maaf, mampulah hampa esok. Kan? Tapi dia pernah sebut, saya maafkan semua mereka yang terlibat dalam konspirasi memfitnah saya. Kira hebat lah. Sebab kalau kita boleh maafkan orang buat zalim kat kita, itu memang hebat tuan-tuan. Wa antaqfu aqrabu littaqwa, pemaaf itu hampir kepada takwa. Tuan-tuan jangan salah tafsir. Ni game Ibrahim pula nampak ni. Tak kan? Kita nak bercakap betul ya. Kan? Betul, saya selalu kata macam tu. Dan saya sampai hari ini tidak percaya dia terlibat dalam liwat, bohong. Pasal apa? Saya berpegang dengan Quran. Bawa main 4 saksi. Tuan-tuan, kadang-kadang kita berjuang Islam cepat kelang kabut lah. 2 kali dah mesti teruk ni. Hang tengok lah. Tak boleh. Walladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah. Bawa main 4 saksi. Kalau gagal bawa 4 saksi, yang mendakwa disebat 80 An-Nur ayat 4. Jadi bagi saya
Saya tak percaya. Tapi orang yang buat zalim tu, fitnah, mereka tak takut kan? Ni keluar pula liwat bahagian 3. Bahagian 4, 2 siri dah. Belum diterbitkan lagi oleh RTM. Aku tak tahu lah puak-puak ni tak serik-serik no. Sebab apa? Sebab Tuhan tak turun bala on the spot. Tu yang dia tak takut no. Kan? Kalau turun on the spot nah, mampu tak fitnah dah orang. Kan? Jadi tuan-tuan dan perempuan, ni malam ni kita baca hadis makna tentang menghina binatang pun dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi kalau kita menzalimi sesama manusia. Macam tadilah saya sebut dalam khutbah. Dah sampai masa orang Melayu yang beragama Islam wajib bersatu. Cukup dah tuan-tuan. Apa yang dibuat oleh kerajaan 22 tu. Cukup dah. 22 bulan kita melalui dengan hidup macam kelang kabut. Bila dah jadi parti pembangkang, macam-macam cadangan. Haram jadah. Boleh haram jadah? Boleh. Tu orang Kedah biasalah. Kan? Macam-macam yang ni. Masa mereka pegang tak boleh. Jangan harap nak dapat duit percuma. Betul tak? Ada mereka kata. Nak bagi setahun RM30. Dekat berapa belas juta rakyat nak bagi RM30. Tahan 30 tahun RM30 tu. Bila dah hilang kuasa dandan, cadang moratorium lah apa semua. Kan? Aduh tuan-tuan. Ni cerita dia. Jadi yang pelik yang kita sedih tu ada orang Melayu yang cukup sayang kat mereka. Tak tahu apa bahasa kita nak kata. Kita sepatutnya orang Melayu, sama Melayu. Bukan kita nak menindas bangsa lain, tak. Kita jaga Islam, semua bangsa selamat. Betul tak? Tak usah duk pelekeh lah sama kita ni. Setiap kita ni ada kekurangan, ada kelebihan. Kalau kita duk asyik duk pelekeh bangsa kita sendiri, tu dia panik tojang. Kan? Kutuk tok guru, kutuk syok depa tepuk tangan. 5,000 kelang yang tidak berdaftar di Selangor bukan haram, cuma mereka tidak berdaftar. Tunjuk. Tadi aku nyari aku nak sebut haram jadah, tapi saya aku tebak. Aku takut juga tadi jadi isu pula apa haram jadah aku tebak apa. Kan? Dia jaga bangsa dia, Pakcik. Musangking dia rauk macam tu juga. MCA, DAP boleh satu. Kita duk pelekeh bangsa kita. Tak kena macam tu. Kita nak selamatkan masa depan agama Islam, masa depan anak cucu kita. Esok kita mati tuan-tuan kerana kita tak peduli tentang agama, kerana kita terlepas habis kuasa Melayu bagi kat kapiang. Depa maki hamun tidak berberak atas kubur kata. Saya punya Tok Wan ni kata. Saya punya pak dia pancut cerut. Dia kata padan muka. Sungguh. Depa hidup sengsara, merempat dalam negara sendiri. Kita tak mau benda tu berlaku. Sebab tu saya kata tadi minta maaf lah. Siapa yang pernah dengar tajuk khutbah ni boleh tidur. Saya tengok memang ada orang tidur lah. Mangkuk sungguh. Jadi dekat itulah untuk malam ni lah. InsyaAllah kita akan sambung. Mungkin habis ni saya akan rujuk buku yang disusun oleh Ustaz Amri. Buku baru dia keluar, yakni Tuhan Memanggilmu siri kedua. Dia banyak menerbitkan buku tuan-tuan, tapi bukan dia yang tulis. Dia mana nak dah macam saya. Isteri dia rajin. Saya kenal lah, mereka dua suami isteri pernah kerja dengan saya 8 tahun. Isteri dia memang rajin, cukup hard working. Kira perancangan tahun depan 2021 contoh, siap dah dalam tahun 2020. Dia ni nak ajak apa, gigih. Dia adalah hafizah. Isteri Sa'amri tu hafal Quran. Saya tak tahulah dia cerita ke tak, tapi tak apalah saya cerita. Orang-orang Selangor. Dia hafal Quran bukan macam kita hafal tuan-tuan. Dia pergi mengaji satu sekolah tu, satu ayat Quran wajib kena ulang 60 kali. Sebab tu bila saya test dia itu ayat Quran, dia ingat tu. Saya test dalam surah apa? Dia baca
Hebat. Cek 60 kali satu ayat depa kena ulang. Dia 30 juzuk. Kita kalau nak ulang 60 kali ya bang. Masuk kali ke 10 confirm lena. Menguap hau. Contoh, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar. Hak kali 10 suara tak bunyi dah. Telur. Siapa lena dah. Saya tak bayar 60 kali dia ulang, masya-Allah. Nah, insya-Allah nanti kita rujuk itulah. Nah, ada berkaitan dengan kisah banyaklah benda yang disebut. Nah. Jadi sekadar tu terima kasih semua. Saya gantilah malam ni insya-Allah bulan depan umur panjang kita ikut jadual yang seperti biasalah. Nah. Jadi kalau tuan-tuan nak tolong bantu tahfiz ada produk-produk. Tadi alhamdulillah laku peyek. Pernah beli tak? Belilah sedap bahang. Hampa terai lah tengok. Ada kawan tu dia beli balik rumah makan sedap. Patah balik kuliah subuh saya. Mic lah, ustaz, ada ya? Ada. Wah, sedap bahang. Sedap bahang tu yang syok. Nah, saya duk buat ni bukan apa tuan-tuan nak tolong orang susah. Terus terang, tuan-tuan mai ikut saya sebulan tengok apa aktiviti saya. Ustaz lain saya tak tahu, saya pada sekolah. Kan? Tapi saya banyak tolong orang susah. Orang bukan tahu. Nah, orang duk tahu aku keras. Kasar. Nah, kita tangguh balik dengan baca tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Ila ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.